Good morning. Assalamualaikum brown sugar. Thank you. Ada flower Mas Zelly. Good morning semua. Kasih cafe. Okey, hari ni kita nak cerita-cerita lah kan. Alkisahnya Taiwan dengan China ya. Ini kita letak lighting lah sikit sahabat-sahabat ya. Masa ada mood ni nak letak lighting. Lighting aku pun tak ke mana-mana, nak berjatuh pun dah. Nak berjatuhan ya. Falling somewhere. Selamat pagi semua. Okey. Pak Abu Kitchen. Terima kasih Pak Abu Kitchen. Mio thumbs up. Waalaikumsalam. Brown sugar, terima kasih. Ini pakai filter ya. Kalau tak ada muka kita pucat ya adik-adikku. Pak Abu kita thank you. Hari ni kita nak cerita ni Taiwan. Sebut Taiwan mesti ingat China. Taiwan dan China kan mereka mempunyai satu hubungan yang sangat hubungan yang sangat-sangat tegang dari dulu sampai sekarang ya. Thank you Mas Jeli. Ini Kak Ro baca berita, ini bukan mengada menipu-nipu cerita ke apa, tak ada lah ya sahabat-sahabat ya. Kalau cakap benda yang benar-benar je. Waalaikumsalam semua dan terima kasih sebab join Kak Ro pagi ni ya. Jolie, Zaima. Okey, sebab Kak Ro dah tak ada kerja ya. Nak menguruhkan hawa rasa aku malas. Jadi aku terpaksalah buat live macam ni lah ya. Supaya korang pun tahu. Orang kata sambil share lah ilmu sebab korang kan kerja. Korang kan mana sempat nak baca-baca ni kan. Terima kasih Jolie. Sis, cerita 5 juta. 5 juta kita antara yang tak awal. Kemarin petang kita dah cerita dah ya sahabat-sahabat. Filter apa Kak Ro pakai? Entahlah, ada tengoklah dekat situ tu ya. Kak Ro ini TikTok yang tolong bagi filter ya. Baca pun tak. Ni Kak Ro nak cerita ni sahabat. Taiwan sports. Maksudnya tengok. Mendapatilah macam tu. Macam kita dapati ya. Mendapati macam ni korang nampak muka aku. Okey, mendapati Taiwan Sports Chinese carrier. Carrier ni kapal perang lah ya. China military video says prepare for battle. Macam tu pula. Aduh. Waalaikumsalam Doti, waalaikumsalam Mas. Waalaikumsalam semua ya. Ini ni kan China. China ni dia tak ada kerja ya. Mentang-mentang dah dapat duit tu untuk macam uruskan masalah ekonomi domestik mereka. Mulalah tu ya. Mereka memulakan sebab China ni macam ni, dia sentiasa bertindak. Dia okey sikit, mulalah tu ya. Kamaria, sorry ya Kamaria. You boleh tengok dekat Kak Ros punya YouTube ya, YouTube channel sebab benda ni kita dah ulas. Sahabat-sahabat macam ni. Semalam Kak Ros biasalah saya ada insomnia, saya tak boleh tidur ya. So saya dah upload apa yang kita dah bincang dekat sini ya. I upload dekat I punya YT nama kini ya. So pergi subscribe dan tengok dekat sana sahabat-sahabat ya. Sebab macam ni Kak Ro dah decided kita tak akan ulang benda yang sama ya. Jadi sahabat-sahabat kalau nak tahu yang 5 juta tu petang kemarin kita dah ulas ya. Korang tengok je dekat situ sebab Kak Ro memang tak akan ulang dah. Benda-benda yang kita dah bincang. Korang pergilah subscribe Kak Ros punya YouTube channel tu ya. Dekat situ ada. Bismillah. Sebab bukan Kak Ros malah nak tu, tapi tak adil ya. Sebab ada sahabat kita yang memang dia always tengok. Takkan Kak Ros nak cerita benda yang sama ya. Sebab kena faham, kita ni kan sentiasa terhangat di pasaran. Apa yang keluar tu 5 minit yang keluar tu kita cerita ya. Kak Ros ni kan membawang bersama berita-berita dengan you all ya. Thank you Ali. Waalaikumsalam Bravo Zulu. Okay. Adikku insan seni. Bravo Zulu adalah orang seni ya sahabat. Aku seni apa? Seni membebel orang. Thank you Isham, Jasmine. Okay, Taiwan Sport Chinese carrier, China military video says prepared for battle. Okay ya.
Taipei. Kak Ros duduk dekat Taipei, Kak Ros suka ya. Bila buat projek dekat Taiwan, Kak Ros suka. Sebab dia different ya. Orang Taiwan, orang Cina different ya. Tapi dari segi kebersihan, dari segi way of people ya. Maksudnya orang-orang biasa, memang ada beza lah orang Taiwan dengan Cina ni ya. Dari segi perangai apa semua. Okay, Taiwan reported melaporkan Chinese carrier aircraft carrier group sailing to the South Island South Sunday. So maksudnya ada kapal perang ya. Kapal perang, pembawa kapal perang ni berlega-lega di bahagian selatan pulau Taiwan. Gitu. China ni memang macam tu. Dia dah dapat ekonomi dia okey sikit. Thank you Embong. Okey sikit dia mulalah ya. Mulalah ya dia nak menggertak orang situ sini ya. China, which view democratically govern Taiwan as own territory, detest its President Lai Ching-te as a separatist. Ni pemisah lah. Katanya China kata dia kata Presiden Taiwan je sekarang ni adalah separatist. Pemecah belah. Macam tu. Aku tak tahulah China punya tuduhan ya. Dan dia sekarang menjadikan rutin untuk operate around the Taiwan punya island. Macam tu sahabat. Last week dia kata keynote day speech ya, National Day speech. Presiden Lai Presiden Taiwan kata ya, People Republic of China tidak ada hak ya untuk represent Taiwan. Ini masalah zaman Jepun dulu lah ya. Berterusan sampai sekarang ya. Lepas tu the island sendiri ya, Taiwan sendiri memang tidak mahu bekerjasama dengan China untuk apa-apa masalah pun. Kecuali benda-benda yang relevan ya, maksudnya dari segi pertahanan atau perwakilan di peringkat antarabangsa. Taiwan dia nak wakili diri dia sendiri ya. China udahlah nak memandai-mandai nak mewakili Taiwan, tetapi ya Taiwan kata dia kalau benda-benda yang berkaitan dengan climate change, lepas tu untuk perdamaian, okeylah mereka boleh bincang lah, maksud macam tu lah. Benda-benda yang penting, betul-betul signifikan untuk dunia, untuk keselamatan dua pihak, okey. So lepas tu Taiwan Defense Ministry ya, dia kata ya, a Chinese Navy group led by the carrier the Liaoning telah memasuki kawasan perairan Bashi Channel ya, yang menyambungkan Laut Cina Selatan dan Pasifik. Dan Bashi Channel ni Selat Bashi ni dia memisahkan Taiwan daripada Filipin. Apa cerita tu? Maksudnya maksudnya tak payah tanya saya Daim Parani. Memang betul pun. Yang tu boleh Google ya. Sekarang saya tak tahu sebab China kadang-kadang dia ada write off punya debt ya. Saya tak tahu lagi sebab benda tu bukan topik kita. Nantilah ada masa kita persoalkanlah Sri Lanka, tapi sekarang ni Sri Lanka tak signifikan ya. Tak signifikan dalam impact dia. Sekarang ni apa yang kita bincang dalam grup ni adalah benda-benda yang boleh memberi impact kepada Malaysia. Memberi impact kepada South China Sea. Sebab benda tu kita tak payah dalam grup ni Kak Ros buat konsep macam ni sahabat. Benda yang tak sangat penting dan kita rasa dia punya impact kepada ekonomi kita sangat kecil, jadi kita tak bincang benda tu ya. Sebab kita dengan Sri Lanka kita ada hubungan baik, tapi tidak bermaksud kita ni apa berlaku dekat Sri Lanka akan menjejaskan kita. Tapi kalau apa yang berlaku dekat India akan menjejaskan kita. Jadi kita ulas benda-benda macam tu. Kita sebab masa tak banyak ya, Kak Ros pun ada kerja lain juga ya nak buat. Jadi aku kena bawa korang untuk tengok apa yang berlaku. So perbuatan Cina tu sebenarnya mendatangkan provokasi ya. Dia nak menguasai segala-galanya lah yang dari Laut Cina Selatan sampai Selat Bashi ya. Semua dia nak kuasai, sahabat-sahabat Cina.
Dan lepas tu ada pula satu sekolah ya. Satu sekolah. Bawa pula tentera naval Cina ya. Katanya pegawai yang akan jadi pegawai tentera penuh ya. Buat kerja ni je ke Kak Ros? Yelah, kalau buat profesional aku punya kerja, korang tak nak bayar. Suruh aku fikir-fikir masalah korang tak nak bayar. Jadi aku buat kerja ni, at least korang bagi gift ke apa, bolehlah aku cover untuk aku punya internet ke apa. Ya, sahabat-sahabat, sambil-sambil membuka mata korang lah. Apa penting, apa tak penting. Ini panggil aku pergi meeting jauh-jauh. Lepas tu aku pula yang kena bayar korang punya makan. Mampoi. Makan modal. Macam tu ya. Aku cakap yang benar ya. Macam tu. So jadinya benda ni kenapa Taiwan highlight ya, sebab mereka membawa kapal perang dan kapal perang carrier ya ke Selat Bashi. Menteri kata bukan tentera, tapi itu semua akan jadi tentera ya. Tauliah. Macam tu ya sahabat-sahabat. Okey. Earlier on Sunday, awal Sunday lah, kemarin pagi ya. People's Liberation Army Eastern Theatre Command ya. yang sepatutnya menjaga ya area Selat Bashi tu ya, termasuk Taiwan ya, dia meletakkan propaganda. Dia orang buat video ya. China buat propaganda pun pandai dah jadi CIA. MMS mereka dah jadi macam CIA sahabat. Buat propaganda ya dekat sosial media. Account kata ya, dia kata fully prepare and binding once time for battle. Nak berperang pula ya. Aku kekal dah video terlebih-lebih macam ni lah nak nyusah kau lah. Baru je ekonomi dia elok, mulalah tu. Aku tak suka betul lah. Dalam video tu kan, dia tunjuk lah fighter jet, warship, semua-semualah. Launching missile, apa-apa semua. Ini lapar batak nak berperang aja ya. Flexing the muscle. Inilah orang panggil flexing the muscle-nya sahabat-sahabat ya. Aku pening. Aku tengok pun aku pening ya sahabat-sahabat. Ini Cina ni tak habis-habis. Cina. Ini Kak Ros baca apa yang ada ya. Kak Ros baca dah explain kat korang. China has not ruled out using force to bring Taiwan under its control. Macam ni sahabat. Jadinya China kata, China tidak pernah mengketepikan kemungkinan menggunakan kekerasan untuk memaksa Taiwan tunduk kepada mereka. Macam tu. Waalaikumsalam. Good morning, Smoky. Dan yang lain-lain juga ya. Macam tu lah. Cina kan macam tu. Jadi kita ni, itu statement daripada Cina sendiri. Jadi apa kita kata? Berhati-hatilah bila berurusan dengan Cina. Okey. Lepas tu, Taiwan Security Officer, maksudnya satu pegawai Taiwan ni, pegawai keselamatan Taiwan ya. Dia kata Taiwan continue ya, Taiwan memantau keadaan yang berlaku ya, dan mereka juga memantau ya social media statement yang dibuat oleh China dan propaganda mereka lah, maksudnya tentera China launching missile gitu gini. Waalaikumsalam semua. Terima kasih sebab hadir. Lepas tu dia orang pun tengok ya perangai netizen China ya, siap cakap ya. Okey. Mereka kata Taiwan mesti kembali kepada motherland. National reunification. Macam tu sahabat-sahabat kita. Jadinya dari isu Selat Bashi semalam tu, kita dah tahu ya. Kita dah tahu dah language Cina macam mana dan rakyat-rakyat mereka macam mana ya. Bukanlah kita nak nuduh-nuduhkan, tapi memang macam tu lah sahabat. Ya. Kembali return to motherland ya. Lepas tu dia kata apa? China unification. So, macam mana tu sahabat? Macam mana tu sahabat? Tapi China kata kita akan mempertahankan dan kita akan memutuskan
Apa yang rakyat kita nak ya? Orang Taiwan tak nak Cina, tapi orang Malaysia Cina Malaysia kau MSS ke apa ya? Kadang-kadang ya kita kena tengok juga ya. KDN, MKN, MEIO tu korang jangan tidur ya, korang jangan tidur. Nanti jadi kes lindasan dekat New York ya. Satu state semua dikuasai oleh spy. Gitu. Gitu sahabat. Sebab ada benda ni kita kena bincang lah pagi ya. Supaya otak korang segar-segar sikit. Jauh tu Kak Ros, tak jauh-jauh ya. Selat Bashi menghubungkan South China Sea. Nak nyampai-nyampai ke sana ya, tak ada jauh-jauh tu. Tak jauh, dekat tu. Ya, kita terbalik. Kita ni lebih kepada return to the motherland. Tak ada lah, kita ni tak boleh cakap berlebih. Nanti kan ada merepot pula kan. Cakap aku mengasut pada kan. That is reality ya. Aku tak faham lah ya. Ni nak cerita MDEC ni. Dah dapat CEO baru dari TikTok ya. Dah dapat gadimah dia ya. Ya, tiba masanya. Kalau anda tidak menyayangi negara yang Persekutuan Tanah Melayu ni, yang merupakan anggota negara Malaysia ya, Persekutuan Tanah Melayu, North Borneo, Sarawak, lepas tu Singapura dah keluar ya. Kalau kita tak sayang negara-negara ini, dah boleh pilih lah kan. Macam TMJ katalah, aku setuju dengan TMJ bukan sebab kita sama-sama kerabat, kita setuju nyokong-nyokong, tak adalah. Tapi dah benar kot. Kau tak suka, carilah tempat lain kan, macam tu lah. Sebab kita ni mana ada, kita bukan North Korea ya, yang menyekat pergerakan rakyat daripada keluar daripada negara ya. Macam tu. Jadilah rakyat Malaysia yang menyayangi negara. Dah merah dah hidung aku ya, sahabat-sahabat ya. Pagi ni memang macam tu. Maafkanlah Kak Ros. Ni kita nak cerita MDEC. Korang tahulah kisah-kisah MDEC tu macam mana kan sahabat kan. CEO dia sehasil daripada lepas daripada TikTok tu terus duduk jadi CEO. Nak panggil aku jadi CEO MDEC tak nak ya, takut Malaysia advance ya. Dan aku tak benarkan perbelanjaan mengapu dan mengarut ya. Dulu MDEC dia punya chairman dia bergaduh dengan aku ya. Aku tak boleh kalau kau buat kerja angan-angan mak jenin dan menghabiskan duit rakyat ya. Dulu kau nak kata Malaysia Islamic fintech buat conference, buat itu, apa hasilnya kepada rakyat setempat? Lepas tu kau bagi pula kepada company yang Singapura, dan kebetulan pula company tu kan kawan aku je. Macam ni lah orang politik, kau kena kenal ya. Kak Ros ni orang corporate yang betul-betul corporate ya. Bukan corporate acah-acah yang didukung oleh kabel ya. Jadi kalau kau salah-salah buat hal ya, jadi aku akan tahu. Sebab kalau aku keluar tu orang akan cakap, Ros hari tu deng bagi tahu ya. Gitu. Ya Allah, you want contract, you tengoklah sendiri. Malas Kak Ros nak cerita. Sebab maksudnya kau ni memang bukan nak tanya betul-betul. Actually you are heading to something. Because MDEC punya CEO takkan tak tahu apa kontroversi. Korang ni makcik-makcik bawang yang dekat sini jangan cakap nak tanya-tanya aku lah ya. Korang cari sendiri in news sebab korang tahu ya. MDEC target baru ni. New markets to bolster Malaysia role as a Asian digital gateway. Alah, ini nak makan bajet lagi ni projek nak makan modal ni. Malaisie, vous parlez français, Mr. Yours? Itu tak ada. Dubai ni. Baca ni. Dubai. The Malaysian Digital Economic Corporation, MDEC.
Akta ibu kota tak ada. Safros, nanti kan Safros boleh tengok saya punya YT ya, sebab kita dah ulas benda ni. Akta ibu kota semua tu dah ulas. Sekarang ni Kak Ros benda dah ulas, upload dekat YouTube tu. Korang follow lah dekat situ ya. Jangan tanya lagi Kak Ros Kak Ros tak boleh buat benda yang sama ya, sebab ramai antara kita ni memang dia always follow Kak Ros, jadi saya tak baik lah. Example Mr. Yos. Yelah, biasa orang speak French only akan kata Malaisie. Kalau Malaisie, vous parlez français. Voulez-vous avec ce soir? Thank you. Okay, macam ni ya. Aku dah merapu dengan fresh tu ni. Malaysia Digital Economy Corporation in Dubai is actively exploring new international market as a part of strategy position leading digital economy hub. Okay, MDEC has established, gini-ginilah. Dia katalah dia support ekonomi digital ke apa ke. Lepas tu in 17 global market with positive structure under Gateway, Amplify, Invest, Nurture, Gain program. I mean, what these people are talking, dia orang ni cakap apa sebenarnya ya? Sebab MDEC, apa pencapaian MDEC sebenarnya ya? Projek-projek Syok sendiri ya. Kalau MDEC tu dah menjadi gateway ya, takkanlah kita ni ya, projek-projek kita apa ni, sistem-sistem kita macam harang kerja ya. Harang kerja ni macam tu. Lepas tu menghabiskan sampai beratus-ratus, habis duit semua. MDEC buat apa? MDEC, you tak payah mimpi benda-benda lain. You fokus dulu bagaimana you nak work together with the Ministry of Digital untuk membaik pulih keadaan negara ni dulu. Kau tak payah ceritalah. Udahlah kau buat projek-projek menghabiskan duit tu. Projek-projek Syok sendiri. Malaysia ni ada masalah. Malaysia, kalau MDEC ke, Meranti ke apa, projek Syok sendiri. This the thing. Lepas tu projek-projek yang mana dia bagi dana kepada 1-2 company, dan kita kalau nak buat kena guna company tu. Jadi setiap kali kita buat website ke apa, company tu yang dapat duit. Padahalnya ya, kau bagi duit tu kepada usahawan boleh dapat cheaper option ya. Tapi itulah, aku ni dah tua dah, aku dah tahu gameplay kau. Kau tak payahlah nak cerita-cerita ya. Lepas tu dia katakan MDEC also identify 9 new market to start to gain traction in 4 market: Brazil, Kenya, Tanzania, Spain, with digital export opportunity identified. Say its head industry acceleration Warmudani. Kenapa nak pergi Kenya, Tanzania? Cameroon tak nak pergi. Sebab ada Kak Ros kan. Korang ni, aku ajak pergi tempat lain, korang pergi tempat lain. Tapi tak apalah, suka hati kau lah. Lepas tu kau rugi nanti, tak apalah, rakyat tanggung. Sebab bukan duit kau. Macam tu je lah ya. Sebab aku tahu, kalau kerajaan kita buat projek-projek dekat Afrika tu, korang tahu sendirilah ya. Pergi sana cucuk yellow fever pun tipu punya. Tak cucuk-cucuk ambil vaksinnya. Kau ingat yellow fever tu tak akan memampuikan kau. Kalau kena, kau mampui. Macam tu. Orang suruh pergi Cameroon, kau pergi Tanzania, Kenya. Tak apalah, suka hati kau lah, suka hati mak nenek kau lah ya. Sebab kalau kau pergi Cameroon, kau buat hal memang aku tangkap je kau. Kau kena ingat ya, masuk ke dalam kau. Yelah, tak akan pergi Cameroon ya. Dulu Mardi buat hal ya. Tanam padi tumbuhnya lalang ya. Dapat dana, kau orang songlap sini, kau buruk-burukkan nama Malaysia. Aduh, tak tahan aku. Sebenarnya ya, untuk buat benda ni, kalau you kata you nak masuk Brazil, sebenarnya is not advisable ya. Tidak diadvisekan. Dan you nak masuk Spain, come on lah. You nak pergi Brazil, siapa main player dia?
Kongo, Burundi, biarkan dia. Masalahnya habis duit kita lah juga. Orang biar tel masuk dekat Cameroon lala dapat bilion. Korang nak pergi tempat-tempat merapu lepas tu habis-habis duit punya. Orang rakyat yang dah ada kuasa dekat setengah negara, korang tak nak pergi ya. Korang tak nak pergi. Aku tak faham lah ya. Tak nak berurusan dengan aku ya, sebab kau tak boleh ngada-ngada. Gitu. Okey, lepas tu kan dari segi konsepnya ya. Kalau you nak masuk Brazil, you nak masuk Spain, how big are you? Like how strong, how capable we are. Tengok kita punya porter-porter dulu. Actually MDEC, kalau you nak masuk, you kena ada plan yang betul. You kena, Afrika, you tak perlu masuk tempat-tempat negara yang you tak ada orang you untuk support you. Sebab Afrika is different ya. Dia bukan politik. Kalau you nak sustain dekat sana ya, you tak nak jadi masalah seperti Petronas apa, you kena cari orang yang memang orang sana. Seperti aku ya. Izzah hari-hari live. Kenapa? Saya live ni menyebabkan data you habis ke macam mana? Ke kau nak suruh Kak Ros pergi jumpa orang lagi nak minta advice, lepas tu nak free ya, lepas tu aku pula yang makan, lepas tu kau ingat aku kencing dalam aku punya petrol. Lebih baik aku live ya, supaya aku share ilmu. Jawapan sarkastik. Sebab macam ni sahabat, kita masuk rumah orang, janganlah kita nak menanya-nanya benda yang tak penting ya. Tanya benda penting boleh. Okey, so benda-benda macam ni kita tengoklah ya. Berapa banyak MDEC akan menjana pendapatan, membuka peluang kepada rakyat-rakyat kita untuk merasai keberuntungan daripada projek tersebut ya. Sepertinya di Brazil, kau nak pergi lawan dengan US kat situ ya. Nak pergi lawan dekat US dekat situ. Kau dengan Spain, kau nak pergi bertalti dengan geng-geng Italy, ada pun ada kat situ. Lepas tu geng-geng sana semua tu dekat Europe tu. Ya Allah. Tolonglah buat plan betul-betul lah ya. Bukan aku kata kau tak pandai, sebab MDEC kau kena ingat, 2 orang brilliant dah tak ada dekat kau ya. 2 orang yang memang bijak tu, dia orang dah berhenti ya. Jadi kau jangan rasa kau MDEC, kau jangan ingat negara-negara Afrika ni seperti mana kau nak nguruskan Malaysia. Hati-hati ya. Macam tu. Okey, tapi sebenarnya bagus. Dia ada macam niat untuk explorer, untuk macam menerokai, tapi dia kena macam ni. Alah Izzah, tak apalah, jangan gaduh-gaduh ya sahabat-sahabat. Dah jangan gaduh. Izzah mohon ke apa, tak payah gaduh. Kak Ros je cakap je. Sebab Kak Ros tak larat ya, keluar pergi jumpa orang, makan minum dia kena bayar, Kak Ros kena bayar petrol, lepas tu Kak Ros punya fee pun tak bayar. Lepas tu Kak Ros tak payahlah, Kak Ros ni dah tak sihat ya. So lebih baik saya duduk sini, saya explain pada you all apa yang berlaku ya. Dia kata ya, projek macam ni ya akan mengambil masa 2 hingga 3 tahun to export initiative materialize. No. This one Brazil. No. And that you please focus pada negara dulu. You fokus pada negara dulu, then you can grow. Dan kalau you betul-betul lapar nak pergi Afrika, datang cari aku. I will path the way. Tapi of course lah, my term and condition tu berbeza ya. Tapi kalau kau kata 2-3 tahun tu, maksudnya kau tak ready. Jalan pun kau tak rintis lagi. Macam tu. No, actually dekat Afrika bagus, because there is a emerging market. Emerging market ni maksudnya dia sedang naik, ya. Tetapi you kena masuk dengan orang yang betul. Sebab Afrika ni dia bukan politik, dia bukan lebih kepada politik ya, dia lebih kepada ketenteraan. So basically dia punya gameplay tu tak sama ya sahabat-sahabat. Macam ni, setiap region dia punya cara, dia punya olah tak habis dia different. Jadi kita, kalau kita dah tahu, even orang Matrix Desk in Africa pun kenal Kak Ros punya. In fact Matrix Desk di Afrika minta HQ untuk Kak Ros jadi special representative ya untuk Francophone punya country. Why? Sebab kita related dengan keluarga kita, sangat powerful ya. Sangat-sangat powerful. Macam tu. Kalau merapu-merapu dengan aku dekat sana, memang tak, kau tak jumpa jalan pulang ya. Tapi dekat sana memang macam tu.
Kalau dengan politik, hari ni naik, esok ditumbangkan. Tapi tentera tak ya. Hari ni naik, esok berketurunan pun diteruskan ya. Jadi macam tu. Jadi kita jangan ingat ya, okey, gameplay kita masuk Kenya gitu-gitu, gini-gini. No. It's not like that ya. It's not like that. Macam tu. Okey. Tapi tak apalah, kalau dah nak buat, silakanlah ya. Alhamdulillah lah. Aku tak nak kata apa. Sorry. Afghanistan punya cara terbaik. Mana? Elok dia orang pergi sana ke? Tak ada. Yang menipunya orang kita je. Sorry ya. Dekat Afrika yang menipunya orang kita, bukan mereka ya. Sorry ya. Orang Malaysia kuat. Ada banyak masalah di Afrika ya. Hari tu pun dekat Angola kita penjarakan satu orang 7 tahun ya. 7 tahun. Kau jangan main-main. Dekat sana tak ada. Orang tak tipu kita. Kita yang menipu orang. Afghanistan, King Faisal, you duduk sana. You duduk sana ke King Faisal? Aku tak jumpa kau masa Kak Arif dekat sana. Macam tu. Okey. Tapi tak apalah, suka hati korang lah ya. Korang nak buat apa, tapi ingat ya, konsep accountability kena ada lah. Kau buat projek-projek gagal, segagal-gagalnya ya. Gitu. Sebab korang jangan ingat sebab Afrika kena tipu. Orang Malaysia pergi sana penipu lah. Datuk Seri ya, ada resort apa dekat satu negeri ya. Pergi sana menipu. Berpuluh-puluh juta US dollar. Kita pergi sana kata nak tanam padi. Dapat funding daripada European Union. Habis kau bantai duit tu ya. Aku pergi sana, aku yang dimalukan. Nasib baik aku tak kena lempang ya. Sebab mereka tahu aku tak ada kena-mengena. Ya, betul Zamir. I just fikir ya. Lepas tu sekarang ya, dia kata MDEC has designated 15 institusi as a premier digital tech institution to produce skill and talent working. So maksudnya, dia punya kebaikan kepada 15 tu je lah. Sebab macam ni, peruntukan contoh very simple. You nak buat website ya, peruntukan 5,000. Tapi duit tu tak pergi pun kepada usahawan. Duit tu pergi kepada company tu. You kena ambil dengan company tu. Walaupun dia orang punya servis tu ala-ala kadar ya. Sebenarnya kalau you berunding dengan orang-orang lain, sepatutnya the money is go to the usahawan. Bukan kau nak menyara company tu pula. If they can macam sustain lah. Ini kau jadikan mereka partner dan wajibkan kita ambil ambil app semua dari sana situ sini. Habis macam mana? MD Fatih, thank you. Memang memalukan negara, sahabat. Aku pergi sana, ya Allah. Aku ingatkan herba apa projek Malaysia ni, Mardi Malaysia ni. Sekalinya aku kena sindir ya. Aku lepas tu pergi pula pasal getah. Pasal getah. Ya Allah. Lepas tu ada pula geng-geng Exco pergi pula. Tak ambil yellow fever, bagi rasuah untuk dapat yellow card. Aduh, ya Allah. Aku sampai, muka aku ni dah tak tahu nak letak kat mana, kat Afrika ya. Nasib baiklah keluarga tahu aku ni bukan jahat macam tu ya. Aku tak merasuah ya. Aku dengan menteri pun aku gaduh. Okey, Wan Murdani ni kan, orang MDEC ni, dia kata lah ya. Dia kata dia pun MDEC open lah untuk kerjasama ya, such as foreign knowledge worker pass. Working pass kita ke macam harai nak bekerjasama. Aku heran ya. Tak tahulah ya. Ada Malaysian Tech Entrepreneur Pass, talent local protocol lah. Aduh, aku memang tak tahulah. Ini syok-syok sendiri punya benda ni kan, sahabat. Kak Arif tak tahan lah. The INS ya, the world largest startup and investment show take place dekat Dubai. Rupa-rupanya mereka dekat Dubai, sahabat, dari 13 hingga 16. Macam tu. Okey lah tu. Apa salahnya MDEC dekat Dubai tu? Ambil lah projek-projek yang kita macam kita nak buat sekarang ya. Banyak. Tapi masalahnya itulah, kita nak pergi Brazil, nak pergi masuk target country Spain. Aduh, ya Allah. Aku heran lah. Macam mana? Sebab tu sebenarnya orang yang good dalam administration
Kalau benda-benda yang melibatkan ringgit and sen ni, kita tak boleh ngarapkan mereka. Kena cari ramai je geng-geng. Okay, let's say korang tak nak ambil Kak Ros, kau panggil je. Kau bagi tahu aku panggil geng-geng aku tu. Orang Malaysia yang hebat-hebat ya, membantu kau. Kau kena ingat dulu Meranti pun aku punya CEO juga yang membantu ya, syarikat aku membantu ya, orang-orang yang kerja dengan aku membantu. Maksudnya aku ni bos. Jadinya patutnya lah. Ini tak tahulah. Target Brazil. Nak pergi Brazil. Pergi Brazil jangan pula kau tipu ambil tak ambil yellow fever, ambil kad saja. Tak ada. Naga nak lawan local snake fire no. Itulah. Kita ni kesian dekat negara ya, sebab kita dah banyak buat projek-projek yang macam actually tak ada signifikan pun untuk negara kita. Projek-projek short sendirilah ya. Macam tu. Yelah, Brazil lah deh. Macam tu. Tak, sebab macam ni, kita kan sebenarnya kalau kita buat projek untuk negara, dia haruslah projek tu kita yakin. Kita jangan buat cerita Aziata dengan Nepal lah. Ini ngapa? Babi guling ada. Babi guling. Adik aku dah masuk. Mak Lampir. Ini bukan, ini Mak Lampir 2. Kau kerana. Mak Lampir 2 ni, Mak Lampir aku ke macam mana? Bukan ni. Babi guling. Sebab macam ni ya. Salam Dengkeli. Salam semua. Waalaikumsalam ya. Hakak lawa. Boleh lah. Mak Lampir 2. Tak ada dek. Ni. Sebab macam tahun 2002 ya, MDEC ya. MDEC ada involve dengan false claim. Skandal-skandal ya. Skandal 4.9 juta ya. Macam tu. Lepas tu memang banyak lah. Lepas tu ada juga company yang terlibat dengan MDEC 19 juta skandal ya, sahabat-sahabatku. Lepas tu so banyak jugalah benda-benda macam ni ya. MDEC launch live shopping in US, TikTok outsource, macam-macam lah MDEC punya polisi. Tapi sebenarnya sahabat, MDEC ni pencapaian dia apalah sangat ya Allah. MDEC CEO 2018 dululah, Datuk Yasmin tu dia dah berhenti ya. Macam-macam kejadian ya. Mak Lampir 2 ni is adik Mak Lampir kita ke macam mana ni? Akaun 2. Kenapa tak guna akaun 1 Mak Lampir? Terima kasih Dengkeli. No, sebab macam ni ya. Surina Rizal SM CEO, macam-macam. No, kita ni sebenarnya ya, MDEC ni orang Jitra false claim masuk duit siapa. Alah, macam ni lah ya. Kita ni macam ni. Jaka Tinker pula Mak Lampir kot. Jaka Tinker. Okay, sebenarnya macam ni. Ketua Dasar Awam TikTok dilantik jadi CEO MDEC. Tak, sebenarnya kita ni macam ni. Kita nak buat projek-projek ni, MDEC gitu, MDEC gini ya sahabat-sahabat. Kita sebenarnya ya. Waalaikumsalam. Kita ni tak payah nak Brazil adik, nak pergi Espana, semua bagai ya. Lepas tu kau target Kenya dengan Tanzania. Okey, Kenya kita tengok ya. Kita mempersoalkan Kenya berapa penduduk? Population Kenya berapa? Lagi macam demam cikgu pagi ni. Tak ada demamnya. Kita memang pagi-pagi kita kan hidung merah, muka merah lah. Kita tak tahan humidity. Okey, penduduk Kenya 40 juta. Tanzania 54 juta. Gitu. Kenya IT player. IT
Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam semua ya. Ya, dia orang lagi ramai. Tapi masalahnya macam Kenya politik lah. Okey, kita cerita politik lah. Supaya korang ambil tahulah. Tapi heran, kenapa dia orang takut nak pergi region aku ya? Francophone punya countries ya. Gitu. Okey. Tapi tak apalah kalau dia nak pergi sana, dia buat benda betul-betul ya. Tapi janganlah rasuah-rasuah ya. Macam yang buat kad apa tu? IC card dulu. ID card dulu untuk satu negara tu ya. No, ini Kak Ros punya style lah. Cuma semalam dia tak pakaikan batik because Kak Ros rasa panas dia makan ubat. Ni makan biskit ya. Sebab Kak Ros banyak spy dekat sana. Ya, memanglah. Dulu masa Global Commodity Design, Kak Ros jaga subkontinen dengan Afrika. Macam tu. Kak Ros cakap yang benar je. Sebab tu kita tahu some people ya, dia siap guna nama orang tu gitu gini. I cakap orang tu dah 7 tahun ya. Kita penjarakan dekat Angola. Macam tu. Lepas tu dia balik Thailand, kena tangkap lagi pada muka. Kau ingat siapa? Kau sembang tipu-tipu duit orang Malaysia boleh lah. Orang Malaysia juga ya. Orang Malaysia juga. I like Malaysian change to Malaydash. Tak akan dibenarkan. Sebenarnya Kakak dah kata, yang bawa orang Bangladesh tu is korang-korang juga, orang-orang Melayu kita juga ya, rakyat Malaysia juga. Macam tu. Dan yang gunakan warga Bangladesh ni pun orang Malaysia juga. Sebenarnya apa yang berlaku adalah kesilapan kita. Sebab kita tak ada semangat patriotik. Macam tu. Orang macam tu tembak aja. Iyalah. Biasa Malaysia pemurah. Dia buat rasuah merata-rata ya. Bayangkan. Sahabat, saya nak cakap ya, kalau you pergi South America, kau pergi Afrika, tolong ambil 2 minggu paling tidak ya. Paling tidak 2 minggu. Sebelum you travel, you sudah kena ambil yellow fever. Tapi kalau paling elok ya, at least sebulan sebelum tu you dah ambil. Yellow fever ni penting. Sebab kita tak ada ketahanan untuk melawan demam tu ya. Kita akan mati ya. Kita tahu mati ajal maut di tangan Tuhan. Tapi kalau kau dah nampak ular mamba, kau pergi letak tangan, memang kau nak mampus. Sebab kad itu tidak akan memberi protection kepada diri kita. Tolong ya, tolong jangan nak merasuah benda tu. Jangan menjatuhkan martabat Kak Ros ya. Aku pergi Afrika, siap orang cakap, oh geng-geng exco ya. Kita dia orang buat rasuah gitu gini. Dia orang kata sampai ke yellow fever card pun nak rasuah orang Malaysia ni. Aku ni muka bagaikan dihempat tai kambing ya. Bangladesh macam ni. Bangladesh, we need to stop. Kita need to stop. Bukan taksi. Korang-korang semua tak payah takut sangat dengan taksi. Nanti taksi pun akan bersatu padu dengan korang semua ya. Sebab semua ni rakyat Malaysia. Nanti yang pendatang akan memperkudakan korang. Korang kena faham ya. Political landscape ni. Dan orang Bangladesh ya, hari tu dia orang riot against Sheikh Hasina. Kenapa? Bukan sebab dia orang pasal isu-isu tu. Sebab American, thank you Saliha. Sebab mereka sebenarnya ya, Amerika nak buka satu kawasan untuk jadi penempatan tentera ya. Si Hasina kata tak boleh. Lepas tu bayarlah $50 seorang, pergilah rayot sampai mati. Lepas tu letak Muhammad Yunus. Macam tu lah sahabat. Tapi aku tak nak komen sangat lah orang Bangladesh. Cuma kau kena faham lah, kalau $50 pun boleh menyebabkan orang turun ke jalan, apatah lagi ya. Jadi kau faham sendiri. Gitu. Bangladesh dah masuk kampung. Pagi
Meledes. Jangan duk sebut-sebut lah. Benda kalau kita tak nak, jangan duk sebut. Mak lampir 2. Kau nak jadi meledes ke? Aku hidung tinggi lagi ya. Kulit aku different ya. Kan aku jadi resis kan. Selagi ada orang-orang macam kita ni payah juga. Selagi ada orang macam saya lah ya. Bukan cakap aku tak suka parti, tapi Kak Ros, tolong saya ya. Cakap dengan you punya kawan chairman tu kita ada ini pekerja asing. Bullshit. Kau dalam sosial media tak suka parti lah apa. Lepas tu belakang lapar nak duit. Tak ada pendirian. Kalau aku nak buat dulu lagi aku buat ya. Aku lebih banyak network daripada kau. Aku boleh minta je dengan sesiapa aku nak ya. Dari zaman Pak Lah lagi ya. Tapi ada aku buat. Korang kalau tak nak kena maki dengan Kak Ros, janganlah nak suruh aku cerita-cerita masalah korang nak bekalkan pekerja asing. Bodoh kau. Kau kena faham. Patutnya kau kata, Kak Ros, aku ada 30 orang orang Malaysia ya Kak Ros. Dia orang ni tak ada kerja. Dia orang dah malas dah nak melaju-melaju jadi Grab ni ya. Nak kerja shift, nak kerja this and that. Boleh tak Kak Ros cakap dengan chairman tu, bagaimana ni kita ni. Ini syarat-syarat kita. Boleh dirundingkan untuk kerja dekat ladang ke dekat apa. Jadi macam tu. Sepatutnya. Ini nak bawa pekerja Nepal lah, Bangladesh lah. Pergi jahanam, pergi mampui kau. Acah-acah dekat TikTok sosial media kemain lagi. Tapi korang-korang yang munafikun al-musibatun ni lah yang menyebabkan Bangladesh banyak. Sorry to say lah ya. Kalau yang terasa lah, kau sedar diri sikit. Kita tak nak jadi Malaysia dash ni apa. Pergi haram J lah. Kita tak nak ya. Apa yang kau kata dekat sini, itulah yang kau buat ya. Macam ni, aku pun susah sebab aku ni tak boleh berunding ya. Tak ada rasuah-rasuahnya ya. Macam tu. Nak rundingkan you kerja. Siapa-siapa yang saya rundingkan kerja ni kan. Saya kan, diri sendiri pun saya tak runding. Macam ni, kalau kau panggil boleh. Nak rundingkan you kerja, okay, you kena bagi saya you punya resume, you punya credential. Sebab saya, dulu saya pernah rundingkan orang untuk dapat kerja ya. Sebab dia kata dia berkeupayaan. Saya tengok atas paper. Lepas tu bila hantar, suruh kerja 3 bulan, hanjir, tak reti buat kerja. Lah aku juga yang kena buat ya. Hampa sendiri yang kena prepare paper untuk restructuring program. Aduh. Sorry lah, saya tak ada. Saya tak akan recommend kat orang kerja apa-apa. Tak ada. Lepas tu satu lagi. Apa yang kita kadang-kadang kita benci Bangladesh ya. Kita tak suka. Tapi orang kita pun kadang-kadang memilih juga ya. Lepas tu orang kita pun nak ambil pekerja asing. Lapar batak betul. Lepas tu nak marah Bangladesh. Bagaimana kita ni nak bergerak ni? Bagaimana nak memperkasakan ekonomi Malay, bos? Kurangkanlah sifat-sifat taksub kepada ahli politik. Lepas tu kurangkanlah hasad dengki ya. Kita ni sama-sama Melayu memang suka berdengki. Macam tu. Lepas tu satu, jangan menghormati orang sebab mereka kaya. Sebab macam ni ya. Sebab bila kau mula menghormati orang kaya tapi bukan menghormati orang yang baik ya. Masyarakat kau akan dipijak-pijak ya. Sebab everything is all about the money. So bila macam tu, ramai orang akan fikir ya, oh kalau macam ni ya, kalau macam ni aku kena kaya baru orang hormat aku. Bukan orang cakap, oh aku kena jadi insan yang baik ya, baru orang akan macam lebih hormat pada aku. Tak ada. Macam tu lah. Apa yang berlaku sekarang, sebab kita, belief system kita ni dah ke laut ya. Kita ni everything all about money. All about money. Yalah, all about money. Tak ada macam recommend kerja ni. Saya tak berani sebab saya tak kenal you all. Dan saya tak tahu kapasiti anda. Saya harus bertanggungjawab ya. Bukan just recommend and buat kerja macam orang lain. No. Macam ni, saya sendiri pun tak ada. Saya sendiri pun sahabat, susah juga aku ya. Dekat Malaysia ni aku susah ya. Bukan aku senang ya. Macam tu, kena faham lah ya. Yang dah lama ikut Kak Ros, dia orang tahulah ya. Jadi macam ni, kita kena buktikan keupayaan kita. Lepas tu
yang tukang recommend pun janganlah jadi macam recommend Prasarana punya chairman, buat gagal 6.9 bilion dekat Axiata, lepas tu recommend duduk dekat situ, dekat Prasarana, recycle. Ini konsep recommend lah ini. Macam tu. Benda ni tak ada benda-benda sahabat-sahabat kita ya. Macam tu. Benda is benda lah ya. Okay, legislative measures to combat scam syndicate ya. Sekarang parlimen bersidang ya. Katanya mereka nak memban trust scam. Sebenarnya ya, bagus nak memban trust scam ni. Combat the scam lah ya. Tapi masalahnya dengan Rahmat Fitri pun orang kita boleh marah kan, Cik Rahmat Fitri ya, Tuan Rahmat Fitri. Aku pun heran. Masuk live dia aku heran kenapa pula orang ni nak marah. Satu officer ni dari dia muda sampai dia bersara ya, dia duduk anti scam ya. Sekarang kerajaan nak ambil langkah lah, dia nak buat undang-undang ya. Okay, Kuala Lumpur, the government willingness to amend relevant laws to combat scam syndicate is itu adalah perkara yang akan diperbincangkan ya. Macam di parlimen, sebab pindaan undang-undang akan dibuat ya sahabat-sahabat. Bukan tak minat, bukan PDRM tak minat, tapi korang pun jenis tak gerti ya. Kita cakap korang marah. Macam tu. Sebenarnya sikap tamak scam ni berlaku sebab sikap tamak. Sebab kalau orang suruh buat bisnes betul, korang tak nak. Tapi korang suka tengok benda berapa? 400% ya, macam Pentios hari tu. Itu suka. Mak Lampir, aku anak Melayu. 2 okey lah. This Malaysia is not your father country. No, parlimen sekarang, yelah sebab level of MP ya, dia sudah berubah. Dulu nak jadi MP kan mereka lebih fokus kepada apa isu yang penting untuk rakyat ya. Saya kena serang dengan banyak ads. Lepas tu selalu tengok lepas tu titi saya tertutup. Dah 5 hari saya kena ni. Kesiannya. Host garang, moderator pun garang. Ya. Tak adalah, tak garangnya Kak Ros. Sekarang tak ada garang. According to all the papers published in Parliament website ya, Ko Poi Tiong, Pakatan Harapan ya, PH Kota Melaka, will post the question kepada Perdana Menteri, akan bagi soalan kepada Menteri berkenaan dengan usaha-usaha ini. Encik Ko ya, YB Ko nak tahu ya, sama ada amendment tu relevan atau relevan dan efektif tak dalam membantras sindiket macam ni. Sebab sekarang sindiket ni sudah bergerak daripada orang individu kepada company ya, kepada company. Macam tu. Lepas tu itulah, kita nanti akan dengar lah jawapan dia macam ni. Betul ke Mak Lampir tu sis? Macam ni, kalau Mak Lampir, aku tanya benda, dia mesti jawab. Kalau Kak Ros tanya benda, dia tak jawab, aku agak heran. Macam tu ya. Macam tu, kita tengok aje lah ya. Mak Lampir adik aku kenal. Kalau Mak Lampir tiruan, okay. Lepas tu dia duk cerita lah. Tapi benda yang penting yang kita nak dengar ni ya. Lepas tu cerita juga ni Barisan Nasional Kalabakan ya, mahu Menteri Luar ya mengambil tindakan dan memberitahu apakah langkah-langkah ya berkenaan dengan kedaulatan Malaysia di Laut Nusantara sahabat. Macam tu. Berpeluhlah dia orang akan menjawab nanti. Lepas tu satu perkara yang korang kena tengok juga, session we proceed continue debate on prevention and control of infectious disease amendment bill 20204. Ya. Betul, aku anak Melayu betul. Tak apalah nak duduk nak mengefake ke, kan orang Malaysia suka benda-benda fake ni. Fake harapan 400 Pentios. Okay.
the bill, among other thing ya, to insert new section 14A into prevention and control infectious disease to empower authorized to empower. Ini penting sahabat. Ini sangat penting. Tolong dengar. Sebab yang ni orang tak akan highlight, tapi kita akan highlight. Dia section 14A ni akan memberi kuasa kepada authorized officer untuk paksa any person with infectious disease to go under isolation and surveillance. Maksudnya apa tu? Ini kuasa ya. Aku harap PH punya PH punya PH PKPK dan pembangkang PN PKPK ya. Kau orang tolong berdebat ya. Jangan kau terima benda ni. Kenapa? To empower authorized officer. Why? Kenapa? Untuk mengasingkan, untuk surveillance. Kenapa? Apa perlunya? Apakah benda ni sangat penting? Sedangkan kita dah ada KKM, kita dah ada standard SOP. So kenapa nak gubal rang undang-undang amendment ni? WEF tu kita dah lama dah, kita dah tahu dah benda ni. Memang mereka papet. Benda tu tak heran. Benda ni. Sebab itulah Kak Ros live hari ni ya. Ini isunya. Risikonya bila Akta memberi kuasa kepada pegawai jenis apa, tahap apa, level apa ya, dan apakah accountability sekiranya mereka punya arahan pemantauan, arahan pengasingan ini sebenarnya digunakan untuk tujuan untuk menindas atau memaksa seseorang untuk mengambil suntikan-suntikan percubaan. Now this is the thing. Bukan kita nak gosip pasal politik saja ya. Jadi geng-geng pembangkang kenalah bangkitkan soalan ni. Kena bantah amendment ni. Selalulah. Tak ada kena-mengena. So hakam ke apa bullshit semuanya ya. Dulu pun macam tu juga ya. Tak ya. Korang jangan duk harapkan semua tu. Semua tu is a puppet ya. At the end of the day, kita ada kita je. So sekarang ni bill ni, debate ni, kerajaan pembangkang, shadow government, pembangkang, tolong bangkang akta ini ya. Tolong bangkang amendment ini ya. Kita kena bantah ya. Sekarang ni dia didebatkan. Kalau dia orang diluluskan, maksudnya akta amendment ni akan terpakai. Ya, kena tolak lah. Jadi pembangkang kenalah efektif. That's why Kak Ros ni bukan Kak Ros nak mengada. Orang tanya Kak Ros selalu ya duduk dekat live. Iyalah, kalau aku tak live korang tak tahu benda ni sedang dibincangkan ya. Seriously. Ini amendment ni dia nak ubah ni, dia nak amendkan ya. Akta section 14A yang akan memberi kuasa kepada officer untuk menentukan sama ada anda diorang boleh isolate you, diorang boleh buat surveillance against you. Ya Allah, pembangkang. Aku kan dari semalam lagi aku duk tunggu benda ni, pembangkang tak berbunyi. So hari ni kita have to berbunyi. Sebab hari ni tolong ya. Kalau yang dari pembangkang ke apa, yang dari kerajaan pun sebenarnya amendment ini adalah sangat bahaya. Don't accuse other. Mak Lampir 2. I don't think you are Mak Lampir. Bukan accuse other. Ini tak ada tuduh, tak ada apa ni. Ini masalah rakyat ni. Masalah korang nanti. Korang silap-silap kau sendiri pun yang kena ya. Sebab kau kena faham, kerajaan selepas 33 bulan lagi ya akan bertukar. So the new government mungkin akan menggunakan undang-undang ni ke atas orang lain ya, ke atas yang kalah. Sebab ingat, hidup ini barat roda ya, sekejap menang, sekejap parti A, parti B ya. No, sebab tu
I cakap you kena pilih ahli parlimen yang tahu untuk bertindak, bersuara dan menyatakan bantahan kepada kita, ya. Ini Menteri lah Kesihatan, sahabat-sahabatku. Hari ni perdebatan ni, Prevention and Control Infectious Disease Amendment. Kita ada 35 hari sampai 12 Disember. Akta license to kill. We have minister, right? Sebenarnya mungkin Mak Lampir ni dia bukan Mak Lampir kita, ya. Sebab tu dia menggunakan bahasa-bahasa Inggeris. Dan actually kan Mak Lampir 2, you janganlah gunakan benda yang sama, ya. You nak pretend that you are the moderator, ya. Macam pelik lah. Ini bila dekat parlimen, bukan maksudnya menteri ke apa yang kena berbunyi. Ini menteri, ini geng-geng KM lah yang bawa benda ni. Ya Allah. Akta perubatan, to empower, to isolate, ya. Ini bukan akta perubatan ni, akta prevention and control of infectious disease, ya. No, saya no. I don't think. I think I'm gonna block you, ya. Okay. Tak ada. No, I just observe, ya. I just observe. Macam ni. Dia orang maksudnya itu memang fake Trojan account lah, ya. Saya dah block dia. Macam tu. Sebab macam ni, we are not that stupid, ya. Lepas tu kita ni cakap benda-benda yang penting, ya. Kau datang sini, kau dalam bahasa Inggeris buat apa? Ini bahasa Melayu. Ini room orang Malaysia, ya. Macam mana nak buat bantahan? Tak tahulah, pembangkang. Pembangkang pun masuk share dengan WHO. Macam tu. Macam tu. Sebab tu kita bantah. Kita boleh bantah dengan menghalang, dengan menyuruh MP kita, ya, untuk menentang dan tidak meluluskan rang undang-undang ini, ya. Pindaan ni tak boleh diluluskan. Sebab bagi kita, ya, kita sudah ada standard SOP, ya. Dan kenapa kita nak bagi kuasa kepada pegawai untuk menentukan isolation dan surveillance rakyat? Tak boleh, ya. Tak boleh. Kita kena bantah. Kita kena cakap dekat MP kita, ya. Tak ada siapa kan nak ajak aku pergi parlimen ni. Sekarang semua pun orang takut aku dengan parlimen, ya. Tapi itulah sahabat, ini yang penting sekali yang Kak harus nak cakap, ya. Macam tu. Ya, saya rasa saya nak buka kelas untuk pembangkang. Masalah pembangkang dengan aku pun takut. Usul parlimen pun disekat. Tak kisahlah. Tak kisahlah apa, ya. Tak kisahlah apa, sebab ini benda baru, ya. Ini benda baru, ya. Macam tu sahabat. Jadi kita rakyat ni, kita membantahlah. Sebab ini bagi kuasa yang melampau-lampau, ya. Kenapa pegawai ada pilihan sedangkan you ada satu sistem SOP. So tidak semestinya pegawai yang boleh tentukan sama ada you kena surveillance ke, you kena isolation ke. Okay Zamin. Tak apa Zamin, nanti tengok dekat YouTube. Saya akan upload juga dekat YouTube, ya sahabat-sahabat. Macam tu. Gitu. Infectious disease section 14. Itulah sahabat-sahabat kita. Kita pun berterima kasih pada TikTok, ya. Jadi kita boleh sharekan maklumat. So supaya korang janganlah duk sibuk politik saja, tengoklah kejadian diri kita, ya. Kejadian kita yang makin lama makin ditargetkan, ya. Yalah, sebab Fama Niaga pun dapat funding untuk vaksin, ya. Mungkin nanti ramai lah, ya, kena surveillance pergi letak sana ke apa. Aku bukan speculate, ya, tapi that is the flow lah. Kak Ros boost YouTube. James Ong, you boleh ikut I punya YT dekat nama kini sama je. Section. Okay, jap, ya. Saya section 14 akta penyakit berjangkit.
Okey. Okey, rang undang-undang itu antara lain bertujuan memasukkan seksyen baru iaitu 14A dalam Akta Pencegahan. Nama dalam bahasa Melayu dia, akta dia itu Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 untuk membolehkan seseorang pegawai diberi kuasa memerintahkan mana-mana orang yang dijangkiti sesuatu penyakit berjangkit menjalani pengasingan dan pengawasan. Hanya Tasriru sajalah. Macam ni sahabat. Jadinya kalau kita ada isu, benda ni pun boleh digunakan against us. Sebab kita kena fikir risk penyalahgunaan kuasa yang ada oleh pegawai-pegawai yang ada kuasa. Ya, sebab kita ni kenalah ambil tahu ya sahabat-sahabat. Sebab kita ni bukanlah kita ni nak menyebuk-menyebuk ya. Bukan kita nak menyebuk-menyebuk. Tapi ada benda ni kita kena tahu. Sebab kalau kita tak tahu, kita akan mendapat masalah sahabat-sahabat. Terima kasih Telang. Okey, subscribe sahabat-sahabat kita dekat sana ya. Sebab semua yang kita bincang dekat sini, kita akan upload dekat sana. Sekiranya kita kena ban dekat sini, korang cari Kak Ros dekat sana, dekat YouTube tu. Dan waktu siaran Kak Ros pun akan sama juga. Tapi so far kita dekat sini, lepas tu memang kita dekat sana. Sebab macam ni sahabat, ada benda politik itu sounds seronok untuk dipercakapkan. Tetapi bila mereka cuba melakukan perubahan-perubahan ya, yang boleh berisiko disalahgunakan terhadap seseorang ya, makanya kita kena berwaspada. Sebab itulah Kak Ros selalu cakap, pembangkang kena jadi pembangkang yang efektif. Sebab macam ni mungkin dia boleh bagi kita, boleh bagi kepada kita ya, boleh bagi kepada kita pilihan. Sama ada kau nak ambil Mpox punya vaksin ni, contoh kau nak ambil Mpox punya vaksin atau kau kena isolation. Lepas tu dia boleh create kata kita ada simptom-simptom. So the mekanisme tu kita kena tahu ya. Sebab you tak boleh wujudkan undang-undang yang baru, you amend undang-undang baru yang memberikan kuasa untuk menentukan kebebasan. Sebab ini sudah menyangkut kepada hak asasi kita ya. Sekejap ya. Hak asasi kita, kebebasan diri. Hak asasi kita ya dalam buku perlembagaan. So ini akta, ini perubahan, amendment ini sangat-sangat keras ya, sangat keras dan sangat berisiko kepada kita sahabat. Sebab ini dia akan pengasingan dan pengawasan. Okey. Isolation, pengawasan dan pengasingan. Maksudnya you boleh diletakkan di mana-mana tempat yang mereka nak. Okey? Maksudnya apa? You dah tak boleh bebas bergerak ya. Ya, betul Telang. Ya, betul. Sebab ini again dia Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu ya. Politik sekarang pun sekurang-kurangnya at least sahabat kita berbunyi dekat sini, you orang pun dah tahu ya, rang undang-undang ni ada isu. So that's why kita mesti kena bantah. Ini lebih penting daripada BlackRock ya. Ini kita nak cakap ini lebih penting daripada BlackRock, apa-apa isu. Sebab bila seseorang pegawai diberi kuasa untuk menyekat hak asasi kita ya, kita kena berhati-hati. Sebab benda ni sangat bahaya. Mungkin terjadi pada kita, orang lain ya. So kita tak nak benda ni, risiko-risiko penyalahgunaan kuasa tu sangat ada ya. Sangat ada. So tolong korang macam ambil pot dan cakna ya. Sebab Kak Ros ialah kadang-kadang isu-isu yang hangat gosip tu Kak Ros tu juga. Tapi inilah isu sebenar yang Kak Ros nak korang fikir. Sebab ini isu menyangkut paut dengan kebebasan kita untuk bergerak, kebebasan kita untuk membuat pilihan, dan mungkin if we go against the Nuremberg Code juga. Sebab ini dia terkait dengan infectious disease. Dan kita tahu these are all the fake philanthropists ya, including the termasuklah juga Bill Gates lah, apalah kan. Pfizer dah gaduh dengan aku ya. Macam tu. So basically ya,
These people selalu mengada dengan masalah. Hari tu gitu, hari ni gini, sekarang Mpox, lepas tu macam tu lagi. So basically sahabat, akta yang dicadangkan ya, amendment yang dicadangkan tidak boleh diluluskan. Kalau MP kita sayang dengan kita, mereka akan membantah akta ini. Sebab dia ni mempunyai banyak sangat risiko untuk disalahgunakan. Pernah dengar? Oh, ini baru ni, ini baru. Ini dari semalam ya. Ini dalam sidang ni baru dikeluarkan ya. Macam tu. So, this is the thing. Sahabat-sahabatku, bukan Kak Ros nak nakut-nakutkan korang. Tapi bila terkait dengan penyakit dan kuasa diberikan kepada seseorang, so basically sahabatku, maka kita punya possibility untuk menggunakan kebebasan bergerak, hak sama rata, hak membuat pilihan ya, dia akan berkurangan. Kadang-kadang dia tak akan ada dengan alasan ini adalah di bawah infectious disease. YouTube Kak Ros sama, nama kini sama je, NAMAKINI. Dengarlah dekat Dr. Roland. Ya, Dr. Roland, yes. Dia memang. Cuma, I tak tahu sama ada dia macam sudah highlight benda ni atau tidak. Tapi Kak Ros terpaksa highlight sebab hari ni mereka akan membentangkan isu ini. Sebab MP kita, terutamanya pembangkang, tolong kecoh ya. Tolong kecoh. Ini dah tolong you lah ni. Dekat sini kita ada ni yang dari pembangkang kerajaan. So, dia orang akan berbunyi kot. Macam tu. Macam ni sahabat. Saya ni berbunyi memang untuk diri you orang pun. Bukan untuk saya. Dan sebenarnya saya pun mengambil risiko-risiko yang you orang tak tahu ya. Kau tahulah kan. Sebab orang pun tanya, Cikgu Bat dah 15 kali kena tangkap. Kau kenapa tak kena tangkap? Macam itulah ya. So you must understand. Tapi this one, kita bukan nak menghuru-harakan keadaan. Cuma sesiapa yang ada hubungan baik dengan MP, tolong bagi tahu bahawa akta ini tidak boleh diluluskan. Amendment 14A dalam Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 tidak boleh diluluskan. Sebab ini memberi kuasa memerintahkan mana-mana orang yang dijangkiti penyakit-penyakit menjalani pengasingan dan pengawasan. Sebab benda ni is not a joke. Benda ni benda sangat real. Sebab kadang-kadang kita tak sakit pun boleh test lab boleh dipalsukan. Banyak risiko. Kita tidak menafikan kalau you betul-betul sakit, you memang kena mengawal you must be under the preventive measurement lah, maksud langkah pencegahan. Tetapi apakah perlu untuk memberi spesifik clause perkara untuk memberi kuasa kepada pegawai memerintahkan ya? Gitu. So basically ya sahabat-sahabat kita, jadi tolong sampaikan kepada semua-semua you orang. I tahu you orang pun ada kawan-kawan, tolong sampaikan bahawa Section 14A ni berisiko untuk disalahgunakan. Gitu. Yelah, pendatang asing pun bawa. Yelah TB dulu kita tak ada. Hepatitis lah apa-apa ya. So basically, kita kadang-kadang kita cakap benda yang relax, tapi bila dah masuk parlimen punya benda, dia nak meluluskan rang undang-undang, nak luluskan amendment, kita kena serius. Kita kena serius sebab ya betul, kita nak serius sebab kenapa? Kita tidak mahu seseorang itu diberikan kuasa secara wewenang untuk menentukan ya, untuk memerintahkan. Kita punya maksudnya mengambil alih ya, kita punya hak untuk membuat pilihan, untuk bergerak, untuk jadi rakyat yang bebas. Maksudnya kita boleh terima. Sebab kalau mereka nak luluskan akta ini, apa mekanisme? Mereka kena tabelkan apa mekanisme. 1, untuk menentukan pegawai. 2, apa mekanisme untuk menentukan dan mengesahkan seseorang itu dijangkiti penyakit berjangkit. Okey. 3, apa option-option yang ada sebelum seseorang itu
dipaksa ya, diperintahkan untuk menjalani pengasingan dan pengawasan. Dia orang kena tabelkan mekanisme secara detail. Baru benda ni boleh diluluskan. Kalau tidak, tak boleh. Sebab ini sangat open ya. Seseorang pegawai diberi kuasa memerintahkan mana-mana orang yang dijangkiti. Sebab macam COVID, ada orang dia mungkin tak ada simptom pun. Lepas tu macam tu. Lepas tu ujian PCR pun didapati adalah ujian yang tidak berguna dan palsu ya. Macam tu. So sahabat-sahabat kita dah belajar. Kita dah belajar banyak dengan COVID ya. In fact kesihatan kita pun hancur because of the ujian percubaan dan experimental jab yang dimandatekan kepada kita ya. Sebab itu jangan sesekali kita tak cakap pada MP kita ya bahawa akta ini perlu diperhalusi dan tidak boleh diluluskan selagi tidak ada strict mechanism untuk mengawal kuasa pegawai tersebut. Macam tu sahabat-sahabat. Wewenang lelama jalan tegang bukan kembali ke rahmatullah ya. Kita tak kisah kalau kita kembali ke rahmatullah, sebab apa yang pasti dalam kehidupan adalah kematian. Kematian saja yang pasti, yang lain tak pasti ya. Kasih sayang, cinta, harta, anak-anak semua tak pasti. Tetapi kematian itu pasti. Tapi bagaimana kita mati tu? Kita tak nak mati dengan menjadi mangsa ya. Menjadi mangsa akibat kita membiarkan diri kita, keputusan kehidupan kita, keputusan kesihatan kita ditentukan oleh orang dengan alasan mereka diberi kuasa. Siapa yang boleh dibenarkan diberi kuasa? Berapa lama pengalaman mereka dalam bidang perubatan? Sebab kau tengok apa yang berlaku dengan DG Hisham ya. DG Hisham memberi advice apa? Semua kena ambil vaksin. But at the end of the day, kita dapat tahu bahawa Pfizer semua dah memberitahu beliau bahawa memang injection yang diberikan itu mempunyai 101 macam risiko. So, persoalan integriti, everything ya. Sebab benda ni, akta ni memang memberi kuasa yang mutlak lah untuk memerintahkan kita. Maksudnya kita ni dah jadi apa? Satu orang pegawai yang belum tentu lagi kesetiaan dan kejujurannya kepada negara ya. So basically kita tak boleh membiarkan kita punya right ya sedikit demi sedikit dihakis ya. Sedikit demi sedikit dihakis. That's why ya, tolong sekiranya you ada kawan MP ke apa ke, yelah Kak Ros berbunyi ni memang dia orang akan tahulah benda ni berlaku, tak payah risau. Tapi basically you orang pun kena berbunyi juga ya. Nanti tak lama lagi aku pula keselamat keramatullah ya. Sebab menyebabkan orang tak boleh buat apa yang mereka nak ya. Tapi that is the thing. Dan sahabat-sahabat kita yang baru masuk, tolong follow Kak Ros dekat YouTube ya, YT nama kini ya. Sebab kita tahu risiko nanti kita kena block ke apa dekat sini. So at least kalau dekat sana pun, kalau kita kena block dekat sini, you pergilah dekat YouTube pukul 9 tu mesti Kak Ros akan pergi live ya. Macam tu. So Uncle Azizi ya, apa yang penting kerjasama. Kerjasama kita semua kena kerjasama ya untuk membolehkan akta ini tidak lulus. Gitu. Akta ini tidak lulus. Sebab ini mak lampir kita dah masuk. Mak lampir sebenarnya ya. Ya, sebab macam ni sahabat, kita dah belajar daripada COVID ya. Ini seorang pegawai diberi kuasa memerintahkan mana-mana individu yang dijangkiti. So, dia orang kena table apa mekanisme yang menentukan siapa pegawai, apa kriteria, individu yang dijangkiti tu jenis apa. Lepas tu pengasingan tu selama-lama. Oh no, kita perlu details ya. Ros tangan makcik, ya Allah. Ya, betul. Saya sendiri jadi anemia ya. Dah setahun tak boleh nak terbang jauh ya. Maksudnya altitude tinggi tu saya dah tak boleh ya. Saya kena terbang macam bas lompat-lompat. Macam tu. Kena pergi sini kejap baru boleh sampai destination. Macam tu sahabat-sahabat. Have a nice day to you all. Tapi itulah ya, section 14 Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Amendment itu tidak boleh diluluskan. MP pembangkang sila bangkang.
Orang kata biar ada tulang belakang ya. Jangan jadi spineless. Macam tu. Ya. So sahabat-sahabat Kak Ros, bukan sekadar makan makanan sihat, because when you be injected dengan elemen asing yang masuk dalam bloodstream ya, benda tu susah. Untuk betulkan makanan pun susah. Dengan makanan pun susah ya. Tengok Kak Ros lah, apa ubat aku tak cuba. Dari natokinasi lah, apalah. Cuma sekarang nanti ada darah cukup sikit, nak pergi bekam lah, nak pergi apalah yang orang bagi suggestion tu. Okay. So basically ya sahabat-sahabat, pembangkang taring kena. Sekarang tak ada taring pun kena guna gusi ya. Sebab kalau you betul-betul sayangkan rakyat Malaysia ya, you kena scrutinize akta ini ya. Amendment ini tidak boleh dibenarkan. Sebab dia boleh menyekat kebebasan kita, satu. Lepas tu dia memberi kuasa seolah-olah mutlak kepada pegawai tersebut ya. Sebab keputusan dia tak ada konsep rayuan ke apa, tak ada ya. Macam tu. Ya, that's why lah Kak Ros cakap pembangkang MP tu di parlimen lah ya. Di parlimen. MP, jangan tidur. Ya, dah tak ada gigi, dah tak ada tu, pakai gigi palsu. Pakai gigi palsu. Macam tu. Ya, saya paling pantang. Inilah hasil mandatory ya. Aku anemia macam nak mati all the time ya. Macam tu. Tak apa sahabat-sahabat kita. Tapi sekurang-kurangnya hari ni you all tahulah apa yang berlaku. Benda lain tu tak berapa penting. Tapi yang penting memberikan kuasa ke atas diri kita. Ismin, akta ini secara halusnya menarik, mengurangkan hak dan kebebasan kita ya. Macam tu. Nak kawal penyakit pun boleh, tapi you tak boleh bagi kuasa kepada orang yang sembrono ya. Mungkin doktor tu dia baru grad. Okay. Lepas tu dia takut kena kehilangan kerja. Kalau dipaksa untuk isolatekan someone, dia akan buat. So banyak kriteria ya, banyak kriteria dan plan yang mereka perlu propose dulu dekat parlimen. Baru benda ni sama ada boleh diluluskan atau tidak boleh diluluskan. Okay, kalau rayuan boleh, semakan boleh. Semakan mana? Semakan kehakiman ke? Semakan dekat KKM ke? Semakan dari lab yang berbeza ke? No, this is not as simple as people think ya. Meluluskan kuasa ni macam tu. Jangan kita tanya tak kuat lah. Pembangkang kita ni agak mandul, tapi sekurang-kurangnya jadilah mandul yang produktif juga ya. Gitu. Okay, so sahabat-sahabat kita, ini dah pukul 10.19. Kak Ros dah bagi tahu benda yang penting. Jadi korang ambil tahu pot dan buatlah video-video supaya ramai rakyat sedar ya. Kak Ros ni just bagi tahu supaya korang tahu apa yang berlaku dekat parlimen, supaya pembangkang jangan duk sibuk terpekik-pekik macam beruk untuk benda yang tak penting. Tapi bila benda penting, senyap bagaikan orang kata spineless punya orang. Macam tu. So Kak Ros doakan korang sihat-sihat semua. Nanti pukul mungkin tengoklah petang, kalau Kak Ros ada masa Kak Ros live sekejap. Tapi malam ni kita akan jumpa lah, sekiranya dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. So sahabat, macam itulah Kak Ros doakan korang semoga sihat, dilindungi daripada sebarang musibah, dan dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dan kita sama-sama berjumpa nanti ya. Okay, bye. Assalamualaikum.